Saya cerita tentang 3 perkara. Pertama sekali tentang Jamal, Jamal Pak Tongko. Kalau siapa ingat Jamal daripada UMNO dulu. Baru-baru ni dia menang pemilihan bahagian Sungai Besar. Dan apabila sebaik saja menang pemilihan tersebut, ceritanya dia tiba-tiba dia ambil tindakan disiplin. Dia ambil tindakan disiplin. Tindakan disiplin apa? Tindakan disiplin dia dituduh merasuah 12 perwakilan dengan seorang perwakilan sebanyak RM1,000 untuk dia menang pemilihan tersebut. Jadi dia dibawa ke lembaga disiplin dan dia tidak mengaku lah, of course lah, ya, Jamal Tolo Putih betul. Dia tidak mengaku dia melakukan kesalahan tersebut dan dalam pembicaraan. Dan sekiranya benar dakwaan tersebut, berkemungkinan beliau akan digantung, ambil tindakan disiplin, ataupun mungkin berkemungkinan berhadapan dengan dibuang daripada parti. Jamal ni memang daripada dulu terkenal sebagai dia tak tahu dia pro kepada siapa, tapi mungkin sekarang ni dia nak tunjuk dia pro kepada Zahid lah, sebab Zahid yang berkuasa kan. Awal live hari ni dia Jamal Jamban. So kenapa saya bawa isu ni? Sekarang ini UMNO dalam proses pembersihan macam saya kata tempoh hari. Cuma isu dia sama ada UMNO akan berjaya untuk membersihkan orang yang sepatutnya dibersihkan. Fluffy Orange, thank you. Video lagging sometime. Video lagging sebab line dekat sini, orang terlalu ramai. Jadi kita nak tengok ke mana. Dan juga mereka yang Melaka pun dah mula bertukar. Jadi kita nampak sebenarnya golongan ataupun tim yang melawan Zahid ni dah semakin tipis, dah semakin sipis. Masih hidup ke? Dia masih hidup. Jadi dia semakin tipis. Jadi sekarang ini UMNO dalam membentuk kekuatan baru. Sama ada UMNO akan dapat nak menyaingi. Sebab itu soalan saya esok hari di Sinar Harian dalam berkenaan dengan sama ada PRN kali ini akan membawa kepada signifikannya pemerintahan Dr. Sri Anwar Ibrahim dan juga UMNO sebenarnya, Zahid Hamidi, dan sama ada gabungan tersebut akan membawa satu gabungan yang akan membawa kemenangan kepada kerajaan perpaduan. Itu satu persoalan. Ada yang bertanya kepada saya, Suardi, betul ke, benar ke bahawa ada dakwaan mengatakan Kelantan kalah teruk, maksudnya PN akan menang besar. Kemudian dia kata bahawa Terengganu pun PN akan menang besar, Kedah PN menang besar, Penang PH akan menang dengan majoriti mudah, maksudnya banyak kawasan yang DAP akan PN akan menang. Selangor pun banyak kawasan yang PH akan kalah. Negeri Sembilan pun sedemikian. Faktor-faktor ni ada. Jawapan saya yang pertama, kalau mengikut data yang ada sekarang ini, PN tidak mempunyai kekuatan di 3 negeri yang disebutkan tadi, iaitu Penang, Selangor dan juga Negeri Sembilan. 3 negeri ini PN Perikatan Nasional tidak mempunyai kekuatan yang drastik. Now, saya tidak menafikan bahawa Kelantan mereka ada kekuatan, Terengganu ada kekuatan, tetapi Terengganu ada masalah. Kelantan pun sebenarnya ada masalah. Begitu juga dengan Kedah. Saya nak cerita kat tuan-tuan, kalau perasan sekarang ini, perasan tak Nik Abdoh dah tak keluar nama dia? Tak tahu tuan-tuan perasan ke tidak, Nik Abdoh ni dah tak nampak signifikan dah. Dah tak ada pun dalam pentas politik itu, seolah-olah tak nampak. Kenapa? Berkemungkinan besar sekarang ni akan berlaku pertembungan di antara menteri besar dan juga geng-geng Nik Abdoh. Kerana ketidakpuashatian mereka terhadap terhadap parti politik, terhadap hala tuju. Saya kata Nik Abdoh masih lagi melihat bahawa perlunya PAS bergabung dengan UMNO. Sedangkan golongan yang selain daripada itu, terutama Hadi Awang, geng Hadi Awang ni, tim Hadi Awang, mereka melihat tidak ada keperluan bergabung dengan UMNO. Mereka berkata bahawa keperluan hanya perlu kita bergabung dengan Bersatu. So perpecahan itu nanti yang sekarang ini menjadi perkara yang sangat signifikan. Betul, kita mungkin tak boleh nak menang Kelantan, tetapi bukan bermakna ini tidak menjadi satu titik tolak, bukan menjadi satu titik retaknya PAS di Kelantan. Kita kena ingat tidak selama-lamanya mereka boleh memerintah dengan kadar pentadbiran yang amat teruk yang ada di Kelantan sekarang ini. Baik, saya bawa cerita yang seterusnya berkenaan dengan Syed Saddiq. Hari ini adalah pembicaraan Syed Saddiq. Pembicaraan Syed Saddiq dengan tuduhan 1 juta. Waalaikumsalam. Dikatakan Syed Saddiq punya argument, dia mengatakan bahawa
1 juta tersebut adalah untuk beliau keluarkan demi untuk membantu rakyat. Gobind adalah lawyer kepada Syed Saddiq lah. So argument Gobind mengatakan bahawa duit itu digunakan untuk membantu rakyat, terutama pada waktu itu adalah zaman PKP. Now, jawapan saya mudah saja. Irregardless apa orang kata niat untuk nak keluarkan duit itu bagi saya irrelevant. Niat untuk nak keluarkan duit itu irrelevant. Soalannya, adakah terdapat salah guna kuasa sebagaimana tuduhan terhadap Syed Saddiq itu yang berlaku dalam kes tersebut? Itu sebenarnya central question. Niat ni tak penting. Kita dalam negara kita ni tuan-tuan, kita tak ada istilah Robin Hood. Faham Robin Hood? Robin Hood ni, aku curi daripada orang kaya untuk bagi orang miskin, therefore boleh. Tak ada. Bukan kita je lah, English law macam tu. Undang-undang negara kita dan juga British English law dan juga undang-undang dunia, matlamat tak boleh halalkan cara. Niat tak boleh halalkan cara. Hanya kerana niat kita baik, therefore kita pun buatlah benda tersebut dengan harapan kita kata, oh baik, tak ada masalah. Jadi bagi saya tak boleh. Niat itu tidak menghalalkan cara. Tetapi kalau dia nak guna argument niat baik, nak tolong orang sebagainya, tak apalah, itu hal dia lah. Cuma saya nak bagi tahu central questionnya, adakah beliau telah menyeleweng dana daripada Bersatu pada waktu itu sebagaimana tuduhan sehingga menyebabkan perkara ini berlaku. Itu central question. Dan menarik juga tuan-tuan, apabila Bersatu tiba-tiba ada 1 juta. Tiba-tiba ada 1 juta. Ini bukan Bersatu, Syed Saddiq ada 1 juta. Berapa umur Syed Saddiq? 20, I think early 25, 26, 27, I don't know lah. Pada masa itu, tiba-tiba ada 1 juta. Oi, kaya parti Bersatu ni tuan-tuan. Saya boleh tanyalah geng-geng pimpinan Angkatan Muda Keadilan ni, kita nak tengok 1 juta cash pun agak payah lah kan? Agak payah. Masalahnya sekarang ni kan. Tapi kita leave it like that lah. Baik, saya bawa cerita seterusnya. Kalau korang ada soalan, tanyalah soalan. Kalau ada soalan, tanyalah. Berkenaan dengan akal budi, okey. Pembicaraan kes Zahid Hamidi berlangsung dalam bulan 4 ini, sebagaimana yang saya kata, sepatutnya berlangsung kira-kira hujung pertengahan bulan 4, iaitu sebelum raya. Tetapi hari ini lawyer Zahid Hamidi dalam kes akal budi, dia ada 2 kes, UKSB dan akal budi. UKSB hari itu pada zaman Perikatan Nasional didapati tidak bersalah, tetapi telah dirayu oleh DPP, Peguam Negara. Ini kes akal budi. So dalam kes akal budi, apa yang berlaku sekarang ini, Peguam Zahid telah menghantar representasi kepada mahkamah untuk minta supaya digugurkan kes tersebut. Ada yang kata, boleh ke Is nak gugurkan kes? Apa ni? Inilah kerajaan tak guna. Kerajaan nak apa orang kata telus lah, kenapa boleh gugurkan kes? Tuan-tuan, ni nak cerita dalam mahkamah, itu hak anda. Itu hak anda untuk nak buat representasi. Saya pun tengah buat representasi saya sekarang ni. Ini tak ada kena-mengena. Ini memang kita ada hak dan lawyer akan advise untuk buat representasi. Setuju atau tidak, itu adalah terpulang kepada yang di-Pertuan Agong pula. Terpulang kepada mahkamah. So benda untuk mendengar representasi ini, sementara menunggu representasi, so kes ini akan ditunda sehingga pada bulan kalau tak silap saya Jun ke Ogos. Ada keluar berita hari ni kan. Tapi dia akan ditunda ke another tarikh. Sekarang ini Zahid Hamidi berada dalam peringkat dipanggil defense stage. Defense stage, dia kena membela diri. So dia kena kemukakan saksi-saksi dan dia kena kemukakan pembelaan. Tapi tak berlaku lagi kerana tunda. Dia tunda. So akhirnya tak berlaku lagi. Tapi we will be there lah. So dia akan sampai juga ke peringkat di mana kalau representasi ini ditolak, maka perbicaraan itu akan berlaku. Soalan dia, boleh ke representasi itu diterima kalau sekiranya benda itu. Dia macam ni lah tuan-tuan. Bila sampai ke peringkat defense stage ni, agak sukar lah representasi itu diterima. Namun itu hak dia. Terima kasih Lili Maulana Mustafa, geng Neo Reformist. Tetapi itu hak dia. Bermakna bila dia hak dia boleh nak minta, dia boleh postponekan sampai diputuskan oleh DPP. Namun itu terpulang kepada DPP lah kan? Terpulang kepada DPP dan juga kepada hakim. DPP lah terutamanya, sama ada mereka nak putuskan atau tidak representasi tersebut. Namun bagi saya, kalau dah sampai ke peringkat ke peringkat defense stage ni, agak sukar lah untuk Zahid nak bebas
Kan? Ada orang kata, oh lepas ni Zahid bebas. Saya dah kata, hari tu saya kata Zahid takkan bebas, korang tak percaya. Betul tak Zahid? Zahid pula. Najib takkan bebas, korang tak percaya. Betul tak Najib tak bebas? Kan? Dia agak sukar lah, agak sukar. Tapi dia nak buat, terpulang kepada dia. Baik. Ada yang tanya saya, tolong komen tentang Geneva Gold. Saya tak tahu. John Doe, sila ulas skandal Geneva Gold. Saya tak tahu. Saya takkan ulas benda yang saya tak baca. Okay? So, jangan tanya saya lagi. Alright. So, terima kasih kepada yang menderma tadi. So, saya sekarang berada di RT Event Space. RT Event Space. So, RT Event Space ni di Damansara lah untuk majlis berbuka puasa. Dan insyaAllah ini adalah program kita berbuka puasa dengan rakan-rakan lah. Ada yang dah sampai, ada yang tak sampai lagi. Selamat berbuka puasa bagi yang dah berbuka puasa. 6.54. Lebih kurang berapa buka puasa sini? 7.21 kan? Cantik tempat dia, cantik tempat ni. Apa komen channel Papa Berry? Saya tak pernah tengok channel, jadi saya tak tahulah. 7.21. 7.22. Mak Kilau kita 7.22. Mak Kilau kat mana Mak Kilau? 7.21 kat sini. Tak apalah, dengan azan nanti kita buka puasa lah tu kan. Malam ni lepak Bro Is. Ya, insyaAllah malam ni saya lepak. Tapi saya tak tahu kat mana lagi. Mungkin dekat sini lah kot. Lepas sembahyang Isyak nanti. Mungkin saya maghrib. Maghrib sini. Lepas tu saya akan tunggu kejap Isyak sini. Lepas tu saya akan go somewhere lah. Saya tengah menunggu ketibaan Mustafa Mansur, Pak Mus. Dia nombor telefon Pak Mus. Nombor telefon Pak Mus. Cuba call dia. Mustafa Mansur. Kakek Aga, ya sekarang dekat Damansara tuan-tuan. Dekat Damansara. Apa komen ziarah gereja? Bagi saya tak ada masalah, Wan Omar. Saya dulu pun biasa ziarah gereja juga. Kadang-kadang orang Melayu kita ni terlebih sensitif dengan benda yang sebenarnya tak sepatutnya benda tu overly sensitif. Dekat Damansara. Sebab kalau siapa biasa dengan even zaman Umar Khattab pun, Umar Khattab pernah sekali dia nak sembahyang. Dia offer dia sembahyang dalam gereja. Dia kata bukan aku tak boleh sembahyang dalam gereja, cuma aku tak nak nanti orang anggap sembahyang dalam gereja ni orang kata menyebabkan kita boleh take over gereja tu. Jadi dia sembahyang kat luar gereja. Bukan tak boleh. Malah banyaklah kalau peristiwa kami kat Sarawak ni biasa sebenarnya. Kan? Macam mana kes video kabur JK? Benda tu dibangkitkan di dalam parlimen. Cuma sekarang ini persoalan dia adalah sama ada perkara itu akan ada efek atau tidak, ada impact atau tidak. So kita tengok je lah ni. Sebab kalau kita tengok sekarang ni Azmin macam senyap jugalah. Mailah perlis pula kalau ada jemputan, apa salahnya? Apa agenda pergi ziarah gereja? Sebab agama tu jadi nombor 2 terbanyak dalam negara. Macam-macam. Kadang ada orang kahwin, kadang kita nak ada orang meninggal umpamanya. So, kita pergilah ziarah gereja sebab dia ada dekat situ. Majlisnya dekat situ. Tapi kadang-kadang ada dialog, kita ada dialog dengan dia, kita nak bertanya. Macam saya pergi gereja dahulu, saya berinteraksi dengan padri, saya bertanya soalan dan dia bertanya soalan dengan saya. Tetap saya Islam, tak ada masalah pun. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni bercakap kan, kita ni tak pernah tahu pun tentang agama dan budaya orang lain. Jadi kita akan ada sikap prejudis dengan mereka. Itu yang jadi masalahnya kita ni. Kita ada prejudis sebab kita jahil tentang agama dan bangsa dan adat istiadat orang lain. Dan kita malas nak bertanya. Kadang kita baca, kita macam saya cakap tentang KWSP lah. Saya cakap tentang KWSP, tentang A. Orang faham B. Tuan-tuan, saya tidak bertanggungjawab dengan macam mana anda faham. Kan ada orang kata, Isodi kau cakap KWSP tu tak bayar bulan-bulan. Siapa cakap saya tak bayar bulan-bulan? Saya tak pernah cakap macam tu pun. Kan? Cara kau orang faham, saya tidak bertanggungjawab dengan cara orang faham. Begitu juga dengan cara kita faham. Kadang kita baca satu benda, kita faham kod lain. Bila kita tanya dengan orang tu, oh sebenarnya macam ni. Setuju tak setuju itu cerita lain. Anda tak setuju dengan pendapat saya, anda tak setuju dengan pendapat padri tak setuju dengan pendapat Islam. Tidak ada masalah. Tetapi sekurang-kurangnya kita faham standpoint dia. Oh okey, ini sebab kenapa dia berfikir demikian. Jadi bila kita ada satu paradigma yang betul, jadi kita boleh, orang kata apa, bersikap bertoleransi dalam perkara yang sepatutnya kita toleransi. Bukannya dalam perkara yang kita tak, benda tu sebenarnya boleh toleransi tapi kita macam apa ni? Contohnya okay, tak apalah. Contohnya kita kata pernah berlaku orang Melayu, orang Islam kita pergi jabat salam dengan kawan saya bukan Muslim.
dia siap boleh pergi cuci tangan. Bila saya tanya kenapa pergi cuci tangan, dia kata tak boleh, dia bukan Islam, dia pegang anjing. So macam aduh. Tu saya kata saya tak boleh nak betulkan apa cara faham kamu, kan, sebagaimana Islam yang sebenar dan cara kamu faham Islam. Sebab itu dia ada beza agama dan beragama. Okey, habislah cerita tu. Okey, cerita ada yang tanya tadi KWSP Johari Ghani. Johari Ghani sebenarnya dia sebut perkara tersebut. Walaupun ada benda macam saya kata, itu dia sebut. Saya faham lain dan saya ada benda saya tak setuju dengan dia, tetapi bukan itu saja dia cakap. Dia kata macam ni. Silapan kerajaan sebelum ini ialah apabila mengeluarkan 147 bilion ringgit duit KWSP, yang dapat duit tu bukan setakat yang tak bekerja, yang bekerja pun dapat. Itu masalah dia sebenarnya. Itu isu sebenar. Jadi bila masa sekarang ini kerajaan nak keluarkan dana, katakanlah emergency fund nak keluar daripada KWSP, dah tak boleh. Lebih 70% lebih 70%, saya rasa 70% yang ada KWSP, yang ada akaun dalam KWSP mempunyai simpanan kurang 10,000. 3 kali pengeluaran, tuan-tuan. Cerita KWSP ni takkan habis. Kita keluar kali keempat, minta keluar kali kelima, lepas tu minta keluar kali ke-6, minta keluar kali ke-7. Senang cerita macam ni lah, kita tutup je lah KWSP tu. Tak payah ada KWSP lah, keluarlah semua duit tu. Tak kisahlah, kita jual semua aset-aset. Lepas tu bila kerajaan jual aset, kita marah pula. Kan? Kerajaan jual aset, kita marah pula. KWSP jual aset, kita marah pula. Habis tu KWSP ni dapat duit daripada mana? Kalau dia nak cairkan, dia kena jual aset. Dia kena jual dia punya share, dia kena jual dia punya FD, dia kena jual dia punya building, dia punya pegangan dan sebagainya. Agak-agak tuan-tuan, KWSP timpan duit kat dalam bank ke? Habis tu dia bagi pulangan macam mana? Kalau bank setakat bagi 1%, FD 3%, macam mana dia nak bagi pulangan sampai 6% kalau dia tak investkan ke tempat-tempat yang membagi pulangan dalam satu jangka masa panjang? Tapi saya cerita panjang-panjang ni pun bukan ramai orang nak dengar kan. Itu saya kata, terpulanglah diri masing-masing kan. Kita cerita panjang-panjang pun tak guna. Tapi poinnya adalah saya simpul saja, tuan-tuan. Yang keluar KWSP ke, yang tak keluar KWSP ke, yang ada KWSP ke, yang tak ada KWSP ke, bila inflasi naik, OPR naik, kita semua akan kena. Jadi kami yang tak boleh keluar KWSP ni, yang tak ada KWSP ni, macam mana? Habis kami tak ada KWSP ni, kena OPR naik, kena inflasi naik disebabkan oleh renjatan demand, demand shock. Inflasi meningkat terlalu tinggi. Malah tahun 2022, ini bukan saya sebut ekonomi sendiri, pengeluaran KWSP, 3 KWSP itu menyebabkan harga inflasi meningkat tinggi pada waktu itu. Tapi benda ini kerajaan tak highlight. Sebab apa? Sebab dia kerajaan gagal. Dia nak highlight apa? Nanti nak memburuk kat dia. Saya highlight pada masa tu, tapi orang tak pick up lah. Kan kita ni siapa? Kan yang dijemput masuk RTM, orang PAS. Kita ni walaupun dah kerajaan, masuk RTM pun tak boleh. Kan? Ustaz. Ni geng kita. Siapa? Anwar Zain. Anwar Zain dah sampai. DAP perlu beri kerjasama sokong Najib bebas. Kenapa? Kenapa sekarang tiba-tiba perlukan DAP? Kan? Sila ulas kes YB Lim Eng. Bagi saya dia tak bersedia tu je lah. Kes yang mana? Banyak kes dia. Jadi bang balon. Kita balon je, tak ada masalah. Okay, so dah kopium? 7 minit. Jadi itulah antara perkara yang kita bincangkan, insyaAllah. So saya daripada saya lah, selamat berbuka puasa, selamat orang kata apa, menyambut selera. Doakanlah insyaAllah. Antara doa paling afdal, adalah sewaktu kita berbuka puasa, bila kita doa tu Allahumma lakasumtu wa bika amantu, itu lepas tu doalah apa-apa, insyaAllah itu adalah masa saat antara doa yang apa orang kata makbul. Dan juga di dalam sujud lah. Sujud ni tak semestinya sujud takhir kan, sujud solat kita anytime. So doalah untuk saya doakan untuk tuan-tuan dan perempuan, saya doakan untuk semua, insyaAllah semoga kita dipermudahkan dan semoga kita diberikan apa orang kata kesenangan, insyaAllah dipermudahkan urusan kita, diperluaskan rezeki saya dan tuan-tuan dan perempuan yang memberi derma dan juga yang komen dan sebagainya, diperluaskan. Dan insyaAllah pada bulan puasa, bulan baik, hari baik, bulan baik, saya maafkanlah siapa-siapa yang mengutuk dan memaki saya itu, saya maafkan. Salam Ramadan, salam Madani, insyaAllah selamat petang, selamat beristirahat, yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.